Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di mana seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa, dan di bulan ini juga Al-Quran yang merupakan mukjizat telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW sebagai panduan hidup seluruh umat manusia. Hari Nuzul Quran adalah bertujuan untuk memperingati hari yang diturunkan Al-Quran yang merupakan pemberi cahaya kepada kegelapan dan petunjuk jalan kepada seluruh umat sehingga akhir zaman. Al-Quran adalah kalamullah, yakni perkataan Allah SWT. Telah menyebut para ulama, barang siapa yang ingin seolah-olah dia berkata dengan Allah SWT, hendaklah dia mendirikan solat, berdoa minta dengan Allah SWT, dan barang siapa mahu seolah-olah Allah berkata dengannya, bacalah Al-Quran, yakni kalamullah. Umpamanya syair-syair daripada orang muttaqin. Penurunan Al-Quran ini ada 3 peringkat dan 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah Al-Quran diturunkan sekaligus. Bentuk yang kedua adalah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Peringkat yang pertama adalah Allah SWT menurunkan Al-Quran ke suatu tempat yang dinamakan Luh Mahfuz secara sekaligus, berdalilkan surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Peringkat yang kedua adalah penurunan Al-Quran daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Peringkat yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril AS lebih kurang selama 23 tahun. Bila kita berada dalam bulan Ramadan, kita berada dalam bulan yang Allah SWT berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Pada kalimah anzalnahu, ini merujuk kepada penurunan Al-Quran sekaligus, manakala nazalnahu, bagaimana Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepada kita tujuan Al-Quran diturunkan ada 3. Yang pertama, hudan linnas, yakni petunjuk bagi diri manusia. Apa makna petunjuk? Ianya bermakna hidayah, iaitu keputusan-keputusan yang tepat dalam membuat sesuatu. Al-Quran adalah panduan bagi manusia membuat keputusan yang tepat dan betul dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, wabayyinatin minal huda, didatangkan bukti-bukti, cerita-cerita, kisah-kisah umat terdahulu. Dalam ini menerangkan lagi, menguatkan lagi macam mana tentang petunjuk hidayah. Sebagai contoh, kisah Nabi Musa AS boleh membelah laut. Di sini kita nampak orang yang beriman dibantu oleh Allah SWT. Yang ketiga, wal furqan, menjadi pembeza di antara yang benar dan yang salah. Terdapatnya ayat hukum hakam Allah SWT. Mukjizat yang ada pada Al-Quran merupakan kalam Allah SWT. Maka dengan sebab itu, bila kita mentadabbur ayat Al-Quran, maka disitulah menjadi suatu pedoman dan hidayah daripada Allah SWT. Membaca Al-Quran dengan sifat ihtisab, iaitu tahu apa janji-janji Allah dan khauf segala larangan Allah. Tuntutan Al-Quran yang harus kita tunaikan adalah khatam setahun 2 kali. Maka kita hendaklah memperbanyakkan baca Al-Quran, menghayati Al-Quran dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran dengan tawajuh, terutamanya semasa PKP. Yang baik datang daripada Allah SWT. Semoga Allah bagi kita kekuatan untuk amalkan dan sampaikan.